Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak putus-putusnya mengurniakan kita nikmat demi nikmat dalam keadaan apa sekalipun. Dan pada itu juga disebut baginda Rasulullah SAW tentang keajaiban seorang mukmin. Apabila diberikan nikmat, dia bersyukur. Apabila didatangkan musibah, dia sabar dengan musibah itu. Baginya adalah satu kerahmatan daripada Allah SWT juga. Jadi mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang sentiasa berada di atas jalan yang mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Antara nikmat yang terbesar yang Allah SWT berikan, bahkan kekalkan pada kita adalah dikekalkannya Al-Quran itu di dada para hufaz, tertulis di masahif dan tertulis sebagai hiasan, terdengar di telinga kita di media-media, dan tersebar potongan-potongannya di media sosial. Jadi tidak ada sebab kita merasa kita terpisah daripada peringatan dan sentuhan kemu'jizatan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kuliah kita berkaitan dengan kemu'jizatan Al-Quran. Pada kali ini sebahagian daripadanya kita cuba mengimbas semula beberapa kuliah yang telah saya sampaikan untuk kita mempermudahkan juga kefahaman dan tujuan daripada kuliah ini, supaya apa yang kita katakan sebagai fenomena kemu'jizat Al-Quran itu kita sedari kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita. Salah satu daripadanya tadi Tuan Imam kita membaca surah Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Di mana dalam surah Taha ini terdapat firman Allah SWT menyatakan bahawa bukanlah Al-Quran itu diturunkan untuk menimbulkan atau menyebabkan engkau sengsara, melainkan ia adalah peringatan bagi orang-orang yang takut, yang takut akan Allah SWT. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ia merupakan kitab yang diturunkan secara tanzil, diturunkan sebahagiannya daripada Dia yang menciptakan bumi dan langit yang amat tinggi ataupun langit yang terjauh. Baik, kita tidak bermaksud untuk mentafsirkan ayat ini, tapi inilah di antara ayat yang telah meruntuhkan ego seorang manusia, iaitu Sayyidina Umar. Sejarah masuknya Sayyidina Umar ke dalam Islam itu awalnya ialah mendengar berita adiknya masuk Islam. Kemudian dia mencari adiknya, dan ketika itu adiknya membaca potongan daripada surah Taha ini. Jadi apabila dia mendapati adiknya telah masuk Islam, dengan marah dipukulnya, ditampar. Kemudian dilarang dia merampas potongan ayat Al-Quran itu, tetapi dalam masa yang sama akhirnya dia pun membaca dari situ, membaca, dan terbacalah surah Taha itu. Jadi apabila terbaca surah Taha itu, luntur rasa untuk melawan itu. Jadi dari situlah leburnya hati Sayyidina Umar. Kemudiannya akhirnya menjadi salah seorang daripada dua manusia yang diharapkan oleh Rasulullah SAW akan masuk Islam, tapi dua-duanya masuk Islam.
Sayyidina Umar dan Sayyidina Abbas. Jadi itu salah satu daripada fenomena keajaiban Al-Quran di dalam sejarah dan ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi pada hari ini keajaiban Al-Quran itu sentiasa menjadi bahan yang dikaji dan tiada habis-habisnya. Belum lagi kita mendengar kesan orang-orang yang membacakan Al-Quran itu, maka tidak heranlah kita kata kalau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Jadi itu dalam dalam mana Allah SWT menyatakan bahawa jika diturunkan Al-Quran itu dibacakan ke atas bukit, kalau jibal gunung ala jabal di atas ke atas bukit dibacakan, pasti engkau akan mendapati ia khasyi', khusyuk dengan kata tunduk, takut, kerana kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, daripada surah Al-Hasyr. Dan demikianlah perumpamaan yang Allah kemukakan, Allah berikan kepada kita agar manusia berfikir. Kalau kita lihat, jabal ini adalah salah satu daripada ciptaan Allah SWT. Sedangkan ciptaan Allah SWT ini banyak ayat Al-Quran yang juga mempertanyakan kepada kita, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, adakah engkau lebih hebat penciptaannya ataukah langit yang Allah bangunkan, yang Allah sempurnakan binaannya. Kalau kita lihat ayat Al-Quran menarik kita untuk membuat renungan demi renungan ke alam semesta. Kalau ditanyakan kepada tentang langit saja, itu sudah terlampau kedir rasanya, kalau kita nak melihat langit. Sedangkan kita melihat diri kita di sini saja, dalam masjid ini sahaja, ketika mana kita melihat masjid ambil daripada CCTV itu kan, besar manalah kita kan. Kemudian bila kita naikkan drone ke atas, besar manalah masjid kita, Jadi kita dah semakin satu titik pun tak ada. Masjid itu kalau kita guna Google Map lagi, naik satu Sri Iskandar pun tak nampak, satu Sri Iskandar pun dah tak nampak dah. Naikkan lagi, nampak satu bumi, kan. Bila kita lihat satu sistem, planetary system kita, matahari nampak begitu besar sekali, nampak matahari ni nampak begitu besar sekali, dan planet Mushtari yang begitu besar kecil saja pada bandingannya dengan Mushtari. Satu sistem planetary kita ni, matahari ini, bila kita tengok satu galaksi, dah tak ada satu titik dah. Mana kita manusia ni, di mana kita manusia, tak ada satu titik dah. Itu baru satu galaksi. Ada berjuta-juta galaksi yang ada di atas, dia di langit, di langit yang kita tak tahu di mana batasnya, Kalau menurut para saintis, dia kata langit ini sentiasa berkembang, dalam keadaan berkembang tu ada yang mengecut juga, kan. Dari kalau macam ada black hole, black hole ini misteri yang menyerap planet-planet yang lalu ataupun sistem planetary yang lalu di sana ditelan. Baik, jadi kalau kita cerita tentang langit, tentang persoalan yang Al-Quran minta kita untuk tadabburkan, untuk kita berfikir, itu dengan sendirinya adalah satu bentuk mukjizat. Mukjizat seperti apa? Mukjizat ilmi. Saya sebenarnya agak jarang nak bercakap tentang mukjizat ilmi sebab
sangat mudah tuan-tuan cari ya. Kalau tuan-tuan buat search saja, dia sangat mudah untuk dicari ya. Lagipun kalau kita katakan mukjizat ilmi ini, dia penemuan demi penemuan demi penemuan ini, kadang-kadang penemuan awal itu seperti kontradiktif ya. Contoh sebagai dalam mukjizat ilmi ini, apabila disebut di dalam Al-Quran tentang adanya marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan, dalam surah Ar-Rahman kan, maraja itu ada pemisah di antara air laut dengan air sungai ya. Fenomena yang lain ialah adanya arus atas dan arus bawah ya, disebut di dalam Al-Quran. Jadi apabila dibuat penemuan seperti itu, salah satu daripada mukadimah dalam saya pernah tunjukkan tajuk saja buku Dr. Gary Miller ya. Dr. Gary Miller, dia mathematician sebenarnya, dia Canadian di Toronto. Dia bercerita dia berjumpa dengan seorang pelaut yang tak pernah dengar apa-apa tentang Islam. Kemudian diberikan oleh seorang sahabat terjemahan Al-Quran dan dibacanya. Ini kehebatan orang putih ya. Apa-apa yang berlaku tentang Islam ni, Islam jahat ke Islam apakah, dia menjadikan mereka tertarik untuk mengetahui ya. Kalau kita mungkin ada fenomena malah nak tahu malah nak tahu, kalau kita dengar kita jangan tak payah layan lah kan. Ni beza yang orang putih ya. Jadi bila dia baca, apa dia punya nota pertama, dia kata, oh, Muhammad ni dia seorang pakar dalam bidang kelautan ya, dia kata. Pakar. Kenapa tuan kata demikian? Cara dia menceritakan tentang fenomena geografi, dia kata, fenomena ada air yang belahan laut tadi, dia kata, ini hanya pakar-pakar tertentu saja yang tahu. Ya kan? Jadi orang cerita Muhammad ini adalah seorang duduk di padang pasir. Ya kan? Jadi macam mana dia boleh tahu tentang laut? Memanglah kalau kita tengok dalam Tarikhul Hijrah tu, dia pergi arah dia ke arah laut sebelum dia masuk kembali ke ini. Tapi itu tidak mencukupi untuk mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang pakar tentang laut. Jadi apabila dia tahu tentang hakikat Nabi Muhammad, seseorang manusia yang tak tahu membaca, tak tahu menulis, tetapi hasil daripada nak katakan karya dia, tak boleh dikatakan karya ya kan. Al-Quran bukan karya Nabi Muhammad SAW. Hasil daripada yang disangka oleh pelaut ini sebagai karya dia, ternyata adalah sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, dibuat oleh manusia, apalagi seorang manusia yang ummi. Jadi itu di dalam fenomena kemujizatan Al-Quran. Saya nak cerita tentang fenomena kemujizatan Al-Quran di zaman moden ya, meskipun telah berlalu cukup lama. Dr. Gary Miller bercerita setemerta orang itu masuk Islam dengan mengetahui akan keajaiban fenomena alam yang diceritakan oleh Al-Quran ya. Tetapi apa yang saya baca mungkin dalam tahun 2000 jugalah ya, bahawa pelaut ini, pakar laut ini, nama dia Cousteau sebenarnya, Cousteau. Kalau tak salah ada kontroversi yang dia dikebumikan oleh keluarganya dalam upacara agama Kristian, kena tak percaya dia sebagai seorang Muslim ya. Ada beberapa tokoh yang bercakap tentang Islam, menulis tentang Islam, pun ada orang mempersoalkan sama dia Muslim atau tidak Muslim. Di antaranya ialah Dr. Maurice Bucaille ya. Ada lagi yang menceritakan tentang kehebatan fakta saintifik. Salah satu daripadanya Dr. Keith Elmore. Keith Elmore ni dia menulis tentang embryology. Jadi subjek tentang embryology ni, saya rasa inilah di antara sedikit daripada debat yang
betul-betul debat dibuat oleh Dr. Zakir Naik dengan Dr. William Campbell, ya. Dr. William Campbell mempertikaikan, ya, tulisan Dr. Kit Elmore mengatakan inilah kehebatan Al-Quran, menceritakan tentang tiga fasa embryologi, embryo di dalam janin di dalam ibunya, ya. Sedangkan ketika mana ia diwahyukan, isu ataupun pengetahuan manusia tidak sampai se-advance itu. Ia hanya diketahui melalui sains moden, dan bentuk daripada sperma, ya, nutfah, itu pun dikatakan sebagai salah satu daripada keajaiban Al-Quran juga, ya. Tetapi Dr. William Campbell dia cuba untuk mengatakan yang diceritakan Dr. Kit Elmore itu adalah tidak tepat, ya. Maknanya fakta sains yang mendukung Al-Quran di dalam fenomena membahas tentang kemujizatan Al-Quran di zaman moden itu juga cuba dipertikaikan dengan fakta sains yang bertentangan, ya. Tetapi Dr. Zakir Naik berkata, dalam debat tersebut, tuan-tuan boleh tengok balik debat ni, lengkap di dalam YouTube kalau tuan-tuan boleh tengok semula, iaitu apa yang dikatakan Dr. Elmore itu benar, dan apa yang dikatakan oleh Dr. William Campbell tu bukanlah tidak benar, tetapi is a view from different perspective, menyatakan bahawa apa yang dikatakan oleh Dr. Elmore itu adalah benda yang sama yang dikatakan oleh Dr. William Campbell, hanya dilihat daripada perspektif yang berbeza. Dengan kata lain, satu demi satu penemuan ataupun kajian saintifik yang dibuat oleh Malaysia, semakin dikaji semakin menunjukkan ketepatan fenomena sains yang ada dalam Al-Quran. Hanya sahaja apabila beratus-ratus, mungkin sekarang dah hitungkan ribu juga kot, ya, tentang, sebab tak terhitung sudah perbincangan tentang kemujizatan saintifik di dalam Al-Quran itu. Cuma saya tak bercadang untuk membahas satu persatunya, cuma untuk merangkumi, ya, tentang kajian demi kajian berkenaan secara saintifik itu tentang Al-Quran itu semakin lama semakin membuktikan accuracy, ya, ataupun ada istilah-istilah yang tidak dikenali ketika mana ia diwahyukan, akhirnya menjadi lebih jelas dengan kajian saintifik demi kajian saintifik, ya. Sebab itulah kalau kita nak katakan saintis ini pakar dalam bidangnya, ya, pakar di dalam bidangnya. Pakar dalam bidang itu adalah alim. Alim itu jamaknya ialah ulama. Tapi sayangnya bahasa Melayu ni kan, kalau kita ada bahasa Melayu, kalau alim lain, kalau ulama lain. Kalau alim ni contohnya bahasa harian kita, alimnya budak tu dia kata rajin ke masjid, kan? Kita biasa, kalau warak lain lagi. Tapi kalau ulama ilmu, kan. Ini sedikit penyimpang pembahasan kita tentang keunikan orang Melayu ni. Alim dan ulama berbeza. Ya. Tetapi dalam bahasa Arab, alim itu ialah ulama itu ialah alim. Cuma nak katakan tadi bahawa ulama ni ialah orang yang rasikhun fil ilmi, orang yang golongan yang khubara, ya, golongan yang pakar dalam bidang ilmu mereka, kalau ulama. Jadi kalau misalnya kata perkataan ulama itu, ya, kita perluaskan maksudnya bukan pada ulama dalam tafaqquh fid din sahaja, ialah ulama dalam ilmu-ilmu yang lain, maka tepatlah kalau dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ala ulama, ya, iaitu hanya sahaja yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah golongan ulama, yang sudah tentunya ulama fid din lah, ya. Tetapi orang-orang yang membuat kajian demi kajian, buat kajian tentang otak, begitu complicatednya, kompleksnya, jaringan-jaringan nerves, neuron yang ada dalam otak, berbilion-bilion neuron dalam otak kita, bagaimana ia terhasil, berkembang, reproduce,
bagaimana ia menyimpan memori dan sebagainya, semakin dikaji semakin menakutkan seperti apa? Semakin seseorang itu sedar akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga orang membuat kajian tentang falak tadi, kajian langit, semakin diteropong, semakin banyak benda yang objek yang tak nampak pada mata telanjang kita, dan semakin mengagumkan sekaligus semakin mengejutkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kecut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu bagus, satu fenomena yang bagus. Inilah tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan fenomena di zaman moden tentang bagaimana Al-Quran itu menyedarkan manusia tentang kekerdilan mereka. Sebab itu kalau kita tengok tadi sebagai contoh, seorang yang pakar tentang laut, bila baca Al-Quran dia kagum dengan Al-Quran. Bila tahu Al-Quran itu datang daripada Nabi Muhammad SAW yang tiada ilmunya dalam bidang tersebut, dia mengatakan ini semestinya bukan datang daripada manusia, tetapi datang daripada satu zat yang maha agung, menimbulkan kesedaran yang luar biasa apabila mereka mengkajinya. Jadi di antara mukadimah yang saya pernah katakan, kita sebagai orang Islam yang menyimpan Al-Quran itu ada bersama dengan kita, setiap hari Al-Quran itu ada bersama dengan kita. Tapi adakah kebersamaan kita dengan Al-Quran itu membuat kita sama kagumnya dengan orang-orang yang baru mengenal Al-Quran, tiba-tiba jadi kagum, tiba-tiba insaf, tiba-tiba tahu dia ingkar, tahu dia kafir, tahu dia selama ini telah menidakkan keberadaan, kewujudan Allah SWT yang Maha Agung? Adakah kita sama takutnya, sama sedarnya? Sebab itulah saya membawa tajuk berkaitan dengan kemujizan Al-Quran ini, supaya kita dapat melihat sisi-sisi kehebatan Al-Quran yang mungkin jarang terfikir oleh kita. Salah satu daripadanya memang kajian saintifik. Kajian saintifik, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak bermaksud untuk nak menghuraikan satu persatu sampai ke akhir-akhir siri-siri kuliah akan datang, sebab kajian saintifik ni sangat mudah tuan-tuan baca di mana-mana. Kalau tak salah, daripada karya yang ditulis oleh Harun Yahya kan. Harun Yahya ni pun orang satu ini seorang tokoh kontroversi. Nama bukan Harun Yahya, dia seorang Turki. Dia sebenarnya seorang wartawan sebenarnya. Sebab itu karya-karya Harun Yahya ni dia tidak dijadikan sebagai rujukan, tidak dijadikan rujukan. Cuma dia banyak mengumpulkan, sama ada dikumpulkan oleh secara bersendirian ataupun satu tim, tapi elok kita kaji. Terutama sekali lagi kalau kita bercakap tentang kajian saintifik, anak-anak kita bersekolah, anak-anak kita di sekolah, anak-anak kita belajar tentang evolution contohnya. Jadi evolution ni, teori-teori tentang evolution ni disusun dengan begitu rapi sekali. Tapi kalau tuan-tuan membuat kajian ni, ada golongan yang suka dengan konspirasi, Illuminati, Freemason dan sebagainya. Di antara tulisan Theodor Herzl berkaitan dengan protocols of the learned Jewish elders. Dia ada menyatakan, salah satu daripadanya ialah dari sudut keilmuan, kita pasarkan, kita jaja pemikiran-pemikiran atau teori-teori yang palsu seperti ini, supaya manusia akan menyibukkan diri mereka membuat kajian tentangnya, kemudian menyempurnakan ilmu, padahal bukan ilmu pun. Dia bukan satu ilmu pun. Dia hanya benda-benda yang tidak ada asas yang kukuh, hanya diteorikan saja, iaitu teori evolusi Darwin. Kalau kita belajar tentang teori evolusi Darwin pun, dalam mazhab sains pun ada teori yang menentang teori evolusi ini, ada iaitu golongan saintis yang berfaham tentang creationism.
mereka berpegang kepada creationism. Maksudnya ini golongan saintis yang kalau creationism ni sudah semestinya adalah percaya pada Tuhan, sebab percaya bahawa makhluk ni created, it doesn't exist face by face, bukan melalui macam teori seperti survival of the fittest dan sebagainya. Jadi anak-anak kita belajar di sekolah teori-teori seperti ini, seakan-akan ia adalah hakikat, di TV kita pun ada National Geographic, Discovery dan sebagainya. Bila bercerita tentang binatang terutama sekali binatang seperti apa yang biawak yang ada dekat tu, pulau kat Indonesia tu, lupa dah, Komodo dia kata, Komodo, daripada keluarga biawak, keluarga buaya dan sebagainya. It is in the certain phase of the evolution. Dia bercerita begitu, Jadi seolah-olah evolution ni ada satu teori yang semestinya berlaku begitu, semestinya berlaku. Sedangkan ada golongan saintis yang bercakap atau berpegang pada bahawa DNA pada satu spesies itu dia tidak akan berubah. Kalau monyet beruk daripada zaman dahulu begitulah monyet yang akan datang. Dia tidak akan berubah dari satu phase ke satu phase sehingga lama-lama jadi manusia. Kan? Tapi anak-anak kita belajar teori ini. Inilah pentingnya bila kita berkeyakinan tentang kemukjizatan Al-Quran, bahawa fakta yang ada dalam Quran itulah fakta yang mutlak kebenarannya. Hanya apa fungsi akal kita? Fungsi akal kita ialah memahami bagaimana fakta itu seharusnya dipahami. Bagaimana? Iaitu kajian saintifik yang dibuat oleh manusia bukan untuk menentang ataupun menidakkan kandungan Al-Quran. Saya ada seorang kawan, dia seorang bijak, sangat bijak. Saya puji dia, sangat bijak. Tapi bila disebut tentang adanya surah Al-Fil tu, dia timbul persoalan dia tentang Al-Fil tu. Dia mengatakan bahawa tak mungkin berlaku. Seorang Islam bercakap surah Al-Fil tak mungkin berlaku. Dia guna fenomena logik. Macam mana? Dia kata sebab Raja Abraha tu daripada Yaman. Yaman mana ada gajah? Betul tak? Yaman mana ada gajah? Waktu tu kalau nak bawa gajah daripada Afrika seberang laut, kan? Dia kata kalau nak dilogikkan sekalipun, ni kita debat juga ni, debat dengan kawan sendiri, kalau nak dilogikkan sekalipun, kajilah, kata. Kalau Yaman dia ada satu end of Yaman, ada satu pulau, kan? Pulau apa nama? Coba tengok dekat Google Map, Kemudian ada daratan Afrika daripada Yaman, pulau terdekat ni, jarak dia 25 km. Jadi soalan akal kita, kalau gajah nak sampai ke sana, bukan gajah pergi, gajah dibawa, kalau tak ada kapal, tak ada apa, kalau berenang sekalipun, mampu tak gajah berenang? Cuba buat kajian, buka Google sekarang, berapa jauh gajah boleh berenang? Gajah boleh berenang 40 km. Jarak antara pulau ni 25 km. Andai kata kita nak guna logik lah, kan? Jadi boleh ke tak boleh gajah sampai ke Yaman? Boleh, kan? Kalau ikut logik itu. Tapi mungkin orang bawa kapal lah, bawa gajah, kan? Raja Abraha, raja. Sedangkan Firaun, tuan-tuan tengok, siapa yang pernah pergi ke Mesir, pergi tengok dia punya piramid tu, bahan piramid tu daripada apa? Saya pernah cerita kat sini. Bahan daripada apa? Bahan yang ada pada piramid tu, jenis batu tu, dalam lingkungan radius 100 km, tak ada batu seperti piramid tu. Macam mana Firaun boleh bawa? Ini raja, kan? Apalagi nak bawa gajah 25 km seberang laut, Raja Abraha, kan? Kemudian tentera gajah bawa pergi. Jadi dengan kata lain, akal kita, kekuatan kita membuat kajian saintifik seharusnya bukan untuk menafikan cerita dalam Al-Quran. Seperti mana orang
orang-orang kafir mengatakan wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi, dia menyatakan oh ini semua adalah cerita-cerita dongeng daripada orang dahulu, cerita dongeng saja. Saya pernah jumpa juga seorang pembesar negeri ni, belajar kat England, orang dalam tahun 60-an belajar kat England, balik-balik walaupun masih semayang masih apa, otaknya atheist macam mana? Bagi saya kan, dia kata cerita Nabi Musa belah laut macam ni dongeng je sebenarnya ni. Astaghfirullahalazim. Itu adalah perkara yang tak mampu dicapai oleh akal kita. Jadi apa yang terkutip daripada Al-Quran itu di luar kemampuan akal kita. Kita jangan katakan mustahil, mission impossible. Tetapi akal kita Allah kurniakan untuk berfikir tentang apa yang mampu kita fikir. Kalau yang tak mampu kita fikir, inilah kuasa Allah SWT. Itu sebenarnya. Kita tak ada, macam kita cerita tentang COVID, siapa mimpi ada fenomena seperti COVID ni? Tuan-tuan hanya tengok dalam cerita ada Ebola, lepas tu ada virus, cerita tentang virus, ada lockdown seluruh dunia. Rupa-rupanya jadi hakikat. Sebelum ada cerita kita lockdown ni, jadi benda yang dianggap mustahil oleh manusia ternyata akan menjadi benar. Ketika mana dahulu orang buat kapal dengan kayu kan, tiba-tiba datang seorang yang membawa satu teori, mari kita buat kapal dengan besi. Orang kata apa? Gila ke? Tak settle ni, wire loose kot. Dia kata, mana boleh besi jadi kapal? Engkau campak besi, dia akan tenggelam lah, kan? Ternyata hari ni orang buat kapal dengan besi, bukan sekecil-kecil kapal. Ada satu kapal yang tersadai daripada Australia, tersadai di Korea Utara sekarang ni. Ia adalah kapal yang sebenarnya hotel, floating hotel dengan segala fasiliti, bukan bentuk kapal lagi, bentuk hotel dengan kawasan-kawasan lapang yang sebesar floating. Jadi tak terfikir oleh manusia. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, apa saja fenomena di dalam Al-Quran itu adalah perkara yang, ataupun ayat demi ayat Al-Quran ni ialah perkara yang membawa akal kita untuk berfikir. Apabila tercapai kebenaran yang termaktub dalam Al-Quran itu, ia menjadikan kita seharusnya lebih takut kepada Allah SWT. Kalau kita tak faham, maka kita uji kepahaman kita itu, sebenarnya ujian yang utama sekali ialah ujian keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi jangan sama sekali kita terfikir untuk mencabarkan Al-Quran. Inilah bukan sahaja daripada sudut saintifik. Sebenarnya sudut saintifik ini adalah bagi saya perkara ataupun antara kaedah yang mungkin paling lemah untuk kita mempertahankan isi Al-Quran. Maksudnya paling lemah itu bukan Al-Quran itu tak benar. Sebab kalau kita gunakan satu penemuan saintifik untuk mengatakan oh ini yang dimaksudkan Al-Quran, tiba-tiba ada satu kajian saintifik lagi dia mengatakan kajian itu tak betul. Akhirnya orang mengatakan Al-Quran yang tak betul. Sebenarnya bukan Al-Quran tak betul, tapi kepahaman kita tentang Al-Quran melalui kajian itu tadi, itu yang tak betul. Jadi jangan kita jadikan kesilapan kajian saintifik sebagai kesilapan Al-Quran. Jika kajian itu hendak dijadikan sebagai asas mengatakan Al-Quran itu benar, ternyata kajian itu tak betul, maknanya kepahaman kita tentang fenomena Al-Quran itu yang tidak betul. Itu yang sepatutnya kita ni. Yang betulnya macam mana? Buat kajian yang lain. Tapi bagaimanapun Al-Quran itu, Dr. Zakir Naik, Dr. Syekh Ahmad Didat mengatakan Al-Quran is not a book of science, but it is the book of science. S-I-G-N-S. Dalam sains di sini dalam bahasa Arab ialah ayat. Ayat dalam bahasa Arab bukan ayat dalam bahasa Melayu. Ayat bahasa Melayu
Kalau dia English kan dia begini, form a sentence sentence itu ayat dalam bahasa Melayu, tapi kalau ayat Al-Quran itu terjemahkan dalam bahasa Inggeris artinya signs, tanda-tanda. Memang ayat-ayat Al-Quran itu dinamakan ayat oleh Allah SWT kerana ia adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tilka ayatul kitabil hakim, itu adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang terdapat dalam kitab Al-Hakim yang maha bijaksana. Jadi kita sebagai hamba Allah SWT hendaklah melihat Al-Quran daripada perspektif yang betul. Guru saya dulu dia katakan, walaupun dalam Al-Quran ini terdapat banyak kajian atau tanda sains, kami dulu pernah didedahkan ada satu kitab tafsir Al-Jawhari nama dia. Mungkin Ustaz pernah baca kat di Mesir, tafsir Al-Jawhari. Tafsir Al-Jawhari ini dia tafsir dengan dimasukkan fakta-fakta sains, dan ada juga seorang penulis Indonesia yang dahulu menulis, Nazwa Syamsu nama dia, menulis coba untuk mentafsirkan ayat ini dengan kajian saintifik, tapi ternyata banyak kesilapan, jadi sebab itu saya katakan, kalau kita nak katakan i'jaz ilmi saintifik ini adalah di antara ruang yang agak lemah untuk kita nak mempertahankan Al-Quran, kerana kajian saintifik itu sendiri dia berubah-ubah, akhirnya silap-silap orang salahkan Al-Quran. Sebenarnya yang salah itu adalah kajian saintifik itu, tapi bukan maknanya Al-Quran itu tidak makul. Ada tahapnya makul, ada tahap tidak mampu dicapai oleh akal kita. Di mana yang tidak mampu dicapai oleh akal kita, itulah agama. Itulah dia agama yang tak mampu dicapai oleh akal kita. Kita nak cakap tentang akhirat. Al-Quran cerita tentang akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Apa yang ada pada akhirat? Ada alam barzakh, ada kebangkitan, ada penghisapan, ada sirat, ada jannah, ada nar. Mana ada kajian saintifik yang mampu nak membahas tentang perkara tersebut? Paling-paling yang katakan alam kubur tu karut belaka. Paling itu je. Kan? Kita nak ke agama dengan kajian saintifik? Sebab itu saya tak berapa nak bahas tentang kemujizat Al-Quran daripada kajian saintifik. Namun demikian kita bolehlah apa yang mampu dicerna oleh akal kita gunakan untuk kita memahami kehebatan Al-Quran itu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sedikit sebenarnya lebih pada rangkuman daripada apa yang saya pernah bahas, dan juga kita sedar bahawa ada fenomena-fenomena tertentu di dalam kehidupan kita yang sebenarnya adalah fenomena keajaiban Al-Quran, tapi kadang tidak kita sedari. Wallahu a'lam bissawab. Kita doa kepada Allah Taala mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita dan menjadikan amal kita lebih banyak, amal soleh kita, dan sebagai bekalan takwa kita di akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal junun wal baras wal juzam wa min sayyil asqam wal fahsya' wa munkar wa mihan wa fitan ma dhahara minha wa ma batana an baladina hadha khassa wa 'an bilad muslimina 'ammah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.